Okey, kamera dah start. Alright, dah ready? Okey, awak cakap sekarang. Kamera belum di-on. Awak sudah di-prank. So, sebab apa nak prank ni? Sebab nak rating kan? Saya nak rating lah, saya nak views. Awak sudah di-prank. Saya tahu. Okey, ini antara yang bakal kita tampilkan bersama dengan anda semua. Mengapa dan kita mulakan hari ini dengan perkongsian sebegini adalah sebab kita nak cakap tentang walau apa pun keadaan, orang sekarang hanya fokuskan kepada rating semata-mata. Tak kiralah saya tadi rasa malu ke, rasa tersentak ke, rasa tak bersedia ke. Yang paling penting sekali, rating mereka tinggi, konten ini sampai kepada tontonan dan juga pemerhatian netizen di luar sana. Betul tak? Yes, betul. Sampaikan ada yang sanggup buat konten yang memalukan orang lain. Ada konten yang menjatuhkan maruah orang. Sama ada ianya dirancang oleh si pelaku ataupun tidak. Tapi buka medan ataupun platform untuk kita berpusu-pusu menimbulkan fitnah dan juga segenap lapisan menonton. Sampai komen macam-macam lah. Kan? Untuk mendapatkan rating dan populariti. Adakah betul popular? Dan bila kita naik, populariti kita naik disebabkan bad publicity, adakah itu bagus dan membuatkan kita bangga diri? Kita akan bincang pasal benda tu kejap saja lagi. Tapi sebelum tu, Assalamualaikum. Lupa nak kenalkan diri. Ya, kita lupa nak bagi salam kepada anda semua di rumah. Selamat pagi. Terima kasih kerana memilih kami di Malaysia hari ini untuk pagi-pagi sebagai sarapan anda sambil-sambil anda bersarapan yang betul di rumah. InsyaAllah kita akan hidangkan 1 jam perkongsian yang manfaat. Antara topik yang kita perbahaskan hari ini, kesopanan dan kesusilaan. Cuba cek balik rukun negara nombor berapa tu. Sebab apa kita nak ketengahkan. Nombor 5. Confirm. Ikrah daripada awal. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Tangan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Itu nombor 5. Okey, kita akan bincang mengenai kesopanan dan kesusilaan kejap saja lagi. Dan kita juga ada update mengenai keadaan banjir yang berlaku di Pantai Timur. Betul, di Pasir Mas Kelantan. Wartawan MHI ada di sana. Nanti kita insyaAllah bawakan perkembangan terkini. Tapi sebelum tu kita buka portal bencana. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi sebelum tu, di Met Malaysia, cuaca dulu. Cuaca pada pagi ini Kuala Lumpur ada sedikit hujan. Diramalkan pada jam 9.40 ke atas. Kuching juga begitu. Kota Kinabalu katanya hujan daripada pagi sampai ke 9.40. Dan mungkin seterusnya hari-hari yang mendatang pun kita harapkan agak berwaspada dengan cuaca semasa ini. Hujan lebat berterusan, Haziq, mungkin nak kongsikan. Kalau kita tengok hujan lebat berterusan dijangka berlaku di Hulu Terengganu, dekat Pantai Timur lah, dekat Marang, Dungun, Kemaman, dekat Pahang. Di selatan Johor juga dijangka ada hujan lebat berterusan yang agak buruk dijangka berlaku. Okey. Itu antara amaran hujan lebat berterusan. Ribut petir juga di beberapa kawasan, terutama sekali di Perak, Melaka, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Sabah. Okey, kalau anda mungkin nak kongsikan juga di ruangan komen bagaimana keadaan di tempat anda, boleh supaya sama-sama kita dapat berjaga-jaga dan merancang perjalanan kita. Ayo kita pergi ke portal bencana. Okey, ini kita ada notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat berlaku. Dijangka dalam tempoh 24 jam, dikeluarkan ni pada 22 Disember. Maknanya hari ini pukul 7 pagi tadi dijangka berlaku dalam tempoh 24 jam ni berdasarkan ramalan hujan dari Met Malaysia lah. Okey, seterusnya lokasi hotspot yang berisiko banjir kilat. Kalau di Johor ni, Kota Tinggi berjaga-jaga ya, Muar, Mersing. Kalau di Pahang pula, Kuantan, Maran, Pekan, di Perak, Bagan Datuk, Hilir Perak, tolong berjaga-jaga terutama sekali di kawasan Pekan, Simpang 4, Mukim, Durian, Sebatang, Selangor, Kelang. Penduduk Kelang. Rumah kita rumah awak Terengganu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Sabah di Tuaran, terutama sekali di Kampung Berunggis, Pekan Tenghilan serta kawasan di sekitarnya. Tolonglah berjaga-jaga untuk anda rancang perjalanan dan cepat-cepat dapatkan amaran terkini supaya mungkin kalau perlu berpindah, pindah segera. Yang banyak rasa macam okey kot ni nanti. Kalau rumah tinggi sikit kan, tinggi sikit mungkin barang-barang semua boleh dialihkan. Barang-barang yang ada dekat tingkat bawah tu boleh alih untuk letak dekat kawasan-kawasan yang tinggi yang tidak dijangka tidak terkena banjir lah dekat rumah tu. Okey, ini di banjir di Perak pula masih yang berlaku dikabarkan di sini dan juga jumlah keluarga 12 mangsa yang terlibat, jumlah mangsa 26. Okey, di Pahang juga kalau kat sini anda pergi ke portal bencana anda dapat saksikan jumlah keluarga dan juga mangsa yang terlibat di beberapa kawasan. Detail agak detail. Betul.
Alhamdulillah kita ada ni, tengok cuma Kelantan ni mungkin tak update sangat sebab difahamkan hampir dah lebih daripada 30,000 setakat ini. Mungkin bila dikombainkan Terengganu juga hampir 70,000 sebenarnya mangsa banjir yang terlibat di Pantai Timur, di Terengganu dan juga Kelantan. Jadi kita nak bersama dengan wartawan kita Aminah Solehah Abdul Latif yang berada di Pasir Mas Kelantan sekarang ini. Assalamualaikum Soleh. Aminah. Waalaikumsalam Aziz dan Anim. Ya. Okey Aminah, boleh kongsikan keadaan semasa dan mungkin kita nampak air masih lagi termenung di bahagian kawasan anda sedang berdiri sekarang ni. Kita harap sangatlah capaian internet juga dapat membantu kita. Ya, macam mana? Ya, betul. Saya dari Kampung Cenderai, di mana sini Alright, kita punya capaian line tak dapat tak apa. seperti yang kita mahukan, tapi tak apa sebab kita tahu bagaimana keadaan di sana sekarang. Mungkin line pun tak berapa nak baik, jadi kita akan cuba dapatkan Aminah Solehah kejap saja lagi kembali untuk kita tahu bagaimana update terkini banjir di Kelantan. Ya, setakat ini mungkin apa yang kita boleh kabarkan, hampir 300 kawasan pusat pemindahan sementara yang telah pun wujud di Kelantan sendiri dan juga lebih 40,000 orang yang terlibat dalam mangsa banjir dan sebagainya. Beberapa penyelamatan juga sedang dilakukan dan kita harapkan agar ini bantuan yang juga satu kabar baik walaupun mungkin dapat tenangkan sikitlah keadaan. RM1,000 untuk mangsa yang terlibat dan juga RM10,000 bagi mangsa yang ada kematian akibat banjir. Itu apa yang telah pun dikabarkan antara news-news berita-berita yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Kita harapkan juga ini bukanlah kata dapat bantu 100% kan, tapi sedikit sebanyak kelegaan melegakan sikit lah. Tapi kalau kita tengok banyak sebenarnya agensi-agensi badan bukan NGO juga yang telah pun membuat kutipan-kutipan untuk kita kumpul. Betul, itu kehebatan kita di Malaysia. Ya, itu yang kalau kita tengok orang Malaysia ni kan, kalau di mana-mana ada kesusahan ataupun banjir ataupun ada bencana alam, pasti akan ada yang turun untuk bantu. Okey, kita ingin bersama Aminah kembali, wartawan MHI di Pasir Mas Kelantan. Mungkin yang kita dapatkan hanyalah panggilan telefon saja untuk memastikan anda dapat update terkini. Hello, Assalamualaikum Aminah. Ya, Waalaikumsalam Anim Haziq. Maaf, line di sini memang begitu. Tak apa. Kita faham Aminah Solehah. Janganlah minta maaf. Okey Aminah, boleh kongsikan Aminah bagaimana keadaan di sana? Okey, tadi sebenarnya sekarang ni saya berada di Pasir Mas, iaitu Kampung Cenderai. Di mana di sini dah terdapat 35 pusat pemindahan yang melibatkan 13,989 dan 4,664 keluarga. Dan untuk pengetahuan Haziq dan Anim, saya juga sempat melakukan tinjauan sekejap di Rantau Panjang semalam, di mana kawasan tersebut adalah kawasan yang boleh dikatakan terdapat beberapa kawasan yang terputus hubungan. Maksudnya memang kita tak boleh masuk dengan kenderaan biasa dan orang pun tak dapat keluar daripada situ. Tapi alhamdulillah pihak bomba dan penyelamat kita patut berikan pujian terhadap mereka dan mereka berjaya menghantar bantuan dan kepada mangsa-mangsa yang terlibat di sanalah. Dan keadaan air di sini sekarang masih lagi termenung, tapi alhamdulillah menunjukkan surutlah, boleh katakan surut. Sekarang ni saya juga bersama dengan salah seorang anggota bomba untuk kita ketahui sikitlah bagaimana perkembangan di Pasir Mas Kelantan ni. Tuan. Sekarang Ridwan, macam mana misi menyelamat pihak bomba di Pasir Mas sekarang? Okey, terima kasih Cik Aminah Cik Aminah. Okey, selaras dengan moto kita cepat dan mesra. Menyelamat harta benda dan nyawa. Jadi sekarang ni kita Jabatan Bomba Daripada Malaysia di Kelantan, khususnya anggota bomba yang berada di daerah Pasir Mas, di Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas dan Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, kita memfokuskan penyelamatan mangsa-mangsa yang terkandas dalam banjir dan mengeluarkan mangsa-mangsa dari kediaman berpindah ke PPS di kawasan berdekatan. Jadi seperti sedia maklum, di kawasan Pasir Mas kita telah membuka sebanyak 35 PPS di sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah batu kerajaan untuk tempatkan mangsa-mangsa yang sepatutnya berpindah. Saya fahamkan ada mangsa yang hilang malam ke? Bagaimana dengan pencarian? Okey, untuk masa maklumat awal memang kita dapati masa gagal dijumpai, gagal dikesan oleh orang-orang kampung.
Dan sebenarnya 2 hari lepas masa ini telah hilang. Dan semalam pihak PDRM telah membuat carian di PPS yang berhampiran. Memang masa ni memang tidak ada di kawasan PPS. Jadi untuk hari ini kita masih sambung untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa. Dan kita ada hotspot yang telah dikenal pasti untuk kita membuat carian mangsa tadi. Jadi di kesempatan ini saya mengambil kesempatan untuk menasihatkan kepada semua penduduk yang berada di kawasan Pasir Mas dan terutamanya kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir. Dan seperti kita sedia maklum, Malaysia membuat ramalan cuaca sebelum 18 hari bulan akan terjadi berlakunya hujan yang lebat sepanjang 3-4 hari. Dan alhamdulillah kalau kita tengok pada hari ini cuaca amat baik. Ini adalah salah satu faktor memberi kesan dan kalau kita lihat sekarang ni keadaan air tren menurun. Cuma kalau kita tengok maklumat pada jam 6 pagi tadi, tren air di Sungai Golok meningkat pada 10.4 meter. Dan seterusnya yang tadi untuk pesanan kepada penduduk-penduduk, sekiranya penghuni merasakan bahawa keadaan tren di kawasan mereka, di kampung mereka meningkat, saya nasihat kami Jabatan Bomba Daerah Malaysia nasihatkan supaya berpindah awal, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dan bersiap sedia dalam sepanjang masa berkaitan dengan dokumen keperluan diri untuk berpindah ke PPS. Okey, baiklah tuan. Terima kasih banyak atas perkongsian. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian di Pasir Mas, Kelantan, Haziq dan Anim. Ya. Aminah. Ya? Aminah, kami di sini nak tahu juga ni bagaimana pengalaman awak sendiri bila awak sampai di sana, tengok sendiri keadaan banjir di situ dengan air yang sangat tinggi, banjir termenung pula, tak turun-turun air tu jadi. Aminah, mungkin boleh kongsikan pengalaman awak di sana. Allah, saya tak dapat digambarkan dengan kata-kata perasaan saya sayu, sedih bila saya dapat melihat sendiri dengan mata kepala saya apabila air kebanyakan rumah ditenggelami air hampir paras bumbung. Dan saya fahamkan ada rumah yang ditenggelami air juga sepenuhnya dan kebanyakannya terutama sekali di rantau panjang lah ya. Antara yang teruk sangat terjejas. Memang keadaan rumah mereka, harta barang, benda semua musnah. Tapi alhamdulillah saya amat bersyukur kerana saya dapat dengar alhamdulillah kebanyakan penduduk di sana tiada sebarang kemalangan yang melibatkan nyawa berlaku. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Aminah, mungkin ada NGO yang sedang menyaksikan kita. Kita faham ramai pihak yang ingin turun padang untuk menghulurkan bantuan. Akses juga mungkin agak terhad dan juga limited. Keselamatan juga harus diutamakan. Anda sebagai pengamal media yang boleh sampai ke kawasan itu, mungkin nak nasihatkan kepada mereka yang nak turun hantar bantuan dan sebagainya. Bagaimana akses di sana? Gambarkan keadaan di sana. Nak boleh masuk ke ataupun adakah dibenarkan pada ketika ini kerana air masih lagi berada pada paras termenung dan sebagainya seperti yang digambarkan tadi. Aminah ada komen sikit nak kongsikan kepada NGO yang sedang dengar, silakan. Ya, semalam saya sendiri pun dapat melihat sendiri bagaimana NGO untuk masuk. Ada setengah NGO yang menggunakan khidmat bantuan daripada pihak bomba dan penyelamat dan juga ada setengah itu menggunakan bantuan smart, polis dan sebagainya. Saya nasihatkan untuk NGO yang ingin memberikan bantuan, berbincanglah dulu dengan pihak agensi yang bertugas sebab kita tak tahu kawasan yang kita nak pergi tu macam mana keadaannya. Dan harapkan bantuan yang sepatutnya diberikan sebab semalam saya juga berpeluang untuk salah sebuah pusat pemindahan, ada banyak lagi kekurangan. Tapi daripada segi makanan, diorang cakap alhamdulillah makanan memang diorang dapat yang secukupnya 3 kali sehari. Cukuplah tu kan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak Aminah di atas perkembangan yang begitu padat. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik. Jaga diri baik-baik di sana. Sampaikan salam kami kepada pengamal media juga di sana insya-Allah. Aminah Solehah Abdul Latif, wartawan MHI yang membawakan perkembangan terkini di Kampung Cederai, Pasir Mas, Kelantan. Kita harapkan agar yang terbaik juga kepada NGO jaga keselamatan. Mungkin yang terbaik sekarang ni pergi saja ke pusat pemindahan sementara, hantar barang di situ. Kan akses belum lagi sesuai untuk anda pergi ke tempat-tempat berkaitan. Ya kan, jangan kita main pergi saja. Dapatkan dulu. Liaise dengan badan-badan penguatkuasa yang berada di sana. Alright, jadi itu update terkini mengenai banjir yang berlaku di Pantai Timur untuk anda di MHI. Dan kejap lagi kita nak cerita mengenai kesopanan dan kesusilaan yang kita katakan tadi. Adakah masih ada kesopanan dan kesusilaan tu dalam diri
anak-anak muda sekarang ni. Sambil-sambil kita rehat, tanya pada diri sendiri, adakah kita masih lagi sopan dan mempunyai susila yang tinggi? Pegang dada. Tanya selera. Seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Tak ada kena-mengena yang tu. Tak ada. Baik, kembali di Malaysia hari ini bersama dengan saya dan juga Haziq. Seperti yang dijanjikan, kita akan bincangkan topik tentang rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Mengambil keadaan semasa, pastinya kita libatkan konten-konten yang viral di sosial media dan juga bagaimana adab sesama mereka yang lebih muda dan juga tua. Sebab sekarang ini penggunaan bahasa dah tidak lagi membezakan sama ada anda perlu menghormati mereka yang lebih dewasa ataupun sebenarnya sama saja penggunaan diseratakan kepada mereka yang anda sedang berbicara. Jadi itu yang akan kita bincangkan, di mana sifat sopannya dalam diri adakah masih wujud lagi dalam kalangan kita sebagai anak muda ataupun mereka yang menjadi pelapis selepas ini. Kalau anda nak tahu, jom kita saksikan laporan ini mengenai adab masyarakat Malaysia masa kini. Kesopanan dan kesusilaan, amalan yang dituntut dalam kehidupan seharian, malah satu daripada 5 prinsip utama yang terkandung dalam rukun negara. Malangnya, jiwa sopan dan susila seolah-olah semakin pudar. Menurut satu kenyataan akhbar, tidak mengira tempat, amalan kesopanan dan kesusilaan hampir tidak wujud lagi. Apa yang dapat dilihat ialah sikap berlumba-lumba untuk mengejar kekayaan dan populariti dunia sehingga lupa perkara asas yang lain seperti akhlak dalam pergaulan harian. Kepesatan era komunikasi digital kini turut memberi peluang kepada kewujudan pelbagai variasi platform media sosial yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh pengguna. Sejauh manakah paparan pada setiap kandungan memberi kesan terhadap nilai kesopanan dan kesusilaan? Bagi pembikin kandungan, ada pelbagai usaha untuk menarik lebih banyak pengikut, tetapi perlukah dengan memuat naik video yang tidak sepatutnya dipaparkan kepada umum? Seperti contoh, kes tragedi tanah runtuh di Batang Kali apabila ada gambar mayat yang disebarkan. Selain itu, insiden rencatan elektrik di Tumpat, Kelantan yang mengorbankan nyawa 3 beradik. Perlukah video mayat mereka di tempat kejadian dikongsi ramai? Selain itu, tren usikan atau prank yang tidak pernah surut, ada sahaja video yang ditularkan. Terbaru apabila seorang lelaki menekap kek ke atas muka seorang wanita yang kononnya orang awam di kawasan umum. Setelah dikecam, baru nak mohon maaf dan membuat kenyataan bahawa tindakan itu adalah dirancang terlebih dahulu dan wanita itu ialah sahabatnya. Walaupun begitu, mengapa membuat video prank sedemikian? Apa motifnya? Lepas buat salah, minta maaf. Lepas itu buat lagi dan minta maaf lagi. Tetapi sebelum buat, adakah mereka yang membuat kandungan sedemikian berfikir dahulu kesan dan akibatnya? Adakah dengan meraih perhatian sedemikian sehingga sampai satu ketika, budaya mengenakan orang tanpa adab ini menjadi satu norma? Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Akibatnya, 10 kandungan yang baik ditutup dengan satu kandungan yang negatif di media sosial. Namun netizen masih akan mempersoalkan dengan melontarkan tulisan yang kurang enak kepada pembikin sesuatu kandungan. Meneliti nilai peradaban bangsa kini, mencari akar pada setiap permasalahan, apakah mekanisme terbaik yang perlu dilakukan bagi menerap kembali rukun negara kelima dalam situasi masyarakat sekarang. Ingatlah, kalau satu video negatif yang kita post dalam social media kita sendiri, benda itu akan kekal di internet. Dan sampai bila sebenarnya, adakah rakyat Malaysia ni terlalu pemaaf kan? Bila dah buat, lepas tu mengaku prank, lepas tu mengaku kita hanyalah lakonan semata-mata, tapi komen dah beribu-ribu ni, semua dah maki hamun, cakap kata-kata kesat semua ni, dah mengundang pelbagai dosa. Tapi lepas tu minta maaf. Rakyat Malaysia pun maafkan. Dan jadi lagi benda yang sama. Kat mana salahnya? Kat mana yang boleh kita betulkan? Kita tidak menghayati rukun negara kita, kesopanan dan kesusilaan. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini bersama dengan Profesor Datuk Dr. Fariza Mat Syam, pensyarah Universiti Pusat Dakwah dan Kepimpinan di UKM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, Prof.
Tadi kita tengok video tu. Dan video-video, kalau nak cakap pasal tengok video ni, hari-hari ada saja video-video yang boleh dikatakan negatif di social media yang melibatkan mungkin anak muda masa kini yang hanya ingin mencari populariti dan clout di social media. Betul. Jadi mungkin Prof boleh kita buka sedikit pembukaan kita. Adakah di masa kini anak-anak muda ni tidak menghayati rukun negara kelima tu, kesopanan dan kesusilaan? Ya. Terima kasih kepada saudari Anim dan juga Haziq. Ya. Menurut kita, saya buka dulu dengan kata-kata Profesor Dr. Hamka. Beliau mengatakan dalam bukunya Pribadi, yang beliau mengatakan bahawa pribadi manusia ini ada dua bentuk. Ya. Satu pribadi pemikir dan satu lagi ialah pribadi pelaksana ataupun pengamal. Inilah. Jadi kita lihat ni dua golongan ini, maknanya rukun negara ni yang telah dibentuk pada tahun 1970 31 Ogos 1970 adalah dibentuk daripada satu kumpulan pemikir dari segi teorinya. Setelah waktu itu kita wujudkan pemikir itu mewujud rukun negara itu apabila selepas peristiwa tahun 1969 lah, peristiwa Mei 1969. Jadi kita memikirkan bahawa perlu ada perpaduan dan keharmonian. Jadi 5 rukun negara itu telah dibentuk dan salah satunya ialah rukun yang kelima lah yang kita nak bincang topik pada pagi ini, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dan inilah itu saya sebut tadi, dia ada dua bentuk tadi, pemikir dan juga pelaksana. Jadi golongan kita pada hari ini, golongan muda dan juga generasi kita pada hari ini adalah sepatutnya pelaksananya daripada rukun negara tersebut. Dan seperti mana kita ketahui, kesopanan dan kesusilaan ini bermaksud bagaimana kita bertingkah laku dalam bentuk sopan santun dari sudut bahasanya, sifatnya, tutur katanya, apa yang kita pamerkan, termasuklah apa yang kita pamerkan di dalam media sosial. Jadi sebab ia akan menjadi ikutan dan pengaruh kepada yang besar, yang terkini dan tidak seperti zaman dulu mungkin secara langsung, tetapi media sosial ini pengaruhnya sangat kuat kerana dia banyak penonton dan yang melihatnya. Jadi perlu dilihatlah bahawa memang dia akan mempengaruhi, dan bila dah berlaku begitu, maka kita dapat lihatlah bagaimana komen-komen itu ada yang menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan tidak tata susila tadilah. Jadi kita boleh buat mengukurlah, maknanya ada generasi ataupun ada kelompok yang tidak mengamalkan apa yang termaktub dalam rukun negara tersebut. Kalau kita pergi lebih dalam, apa yang dimaksudkan dengan sopan dan tata susila ini, kesusilaan? Sebab mungkin mereka tidak mengamalkannya kerana tidak ada kesedaran ataupun tidak memahami apa sebenarnya gagasan yang hendak diterapkan dalam jiwa kita, dalam masyarakat. Kerana kita tahu di Malaysia ini ialah pelbagai agama, pelbagai budaya, kepelbagaian itu, dari sudut majmuk dan pelbagai etnik dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk menjaga tutur kata dan sopan bahasa kita, sensitiviti, kerana kita untuk demi menjaga keharmonian dan perpaduan, kerana kita negara ini perlu dijaga dari sudut itu, kerana kepelbagaian tadi. Jadi sopan ini bermaksud dalam, kalau kita selusuri dalam konteks ilmiahnya, ialah satu keadaan yang mana sikap itu mengandungi tutur kata yang lemah lembut, bersopan santun, saling beradab, menghormati antara satu sama lain, dan dia selalu dikaitkan dengan, jarang orang sebut hal ini, iaitu kehalusan. Sebab itu disebut kehalusan budi bahasa, kehalusan tutur katanya, kehalusan dalam percakapan dan juga perilakunya. Ini yang perlu dikembalikan kepada generasi muda, kehalusan dalam bertingkah laku, termasuk apa yang kita tulis dalam media sosial. Sebab seperti mana yang Saudara Haziq sebutkan tadi, bahawa dia akan kekal di dalam itu dan dia akan dibaca oleh pelbagai lapisan dan generasi. Cuma persoalannya di sini, adakah mereka fikirkan perkara itu? Ibaratnya sekarang ni tak kiralah apa yang jadi sekalipun, hanyalah dapat ratings, dapat pujian, walaupun makian mereka sangat menerima kerana itu boleh sensasikan keadaan. Prof Dato' Doktor juga mungkin nak
sama-sama kita hayati mereka yang sempat memberi komen bila kita buat tajuk tentang ini. Ayuh sama-sama kita saksikan. Ini antara pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita. Bila kita tanya tentang masih wujudkah lagi kesopanan dan kesusilaan dalam jati diri anda? Ayuh sama-sama kita saksikan. Negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Tak ada. Saya sentiasa, mata saya kalau even though saya pakai handsfree pun, mata saya akan tengok ada yang pregnant lady ke, ada yang tua, orang tua macam tu. Kalau ada, saya tak tengok orang bangun ke tak, saya bagi dia orang duduk. Tak kisah sangat macam terlengah tu, macam maaf macam tu lah. Tapi kalau dia macam nak macam marah balik, minta maaf elok sebab benda bukan hal besar sangat pun. Bukan kalau macam tu dia akan tengok kepada suasana diorang. Tanya diorang dulu apa punca. Betul kalau boleh kita leraikan lah. Bagi tegur ataupun bagi tahu dia kalau dia macam marah sangat ke, ada situasi macam nak gaduh ke, kita pun sabar je lah. Tak tahulah nak salahkan siapa, betul tak? Tu diorang punya masing-masing, sama ada diorang nak react macam mana tu, itu diorang punya masing-masing. Kalau boleh, baiklah dengan semua orang. Saya harap mereka akan boleh belajar cara-cara untuk beradab dan bersopan santun dengan lebih lagi lah. Hormat orang dulu, baru kita hormat diri kita. Fikir balik sendirilah. Kalau contoh ada orang buat macam tu dengan you akan buat macam mana? Hormat orang pun hormat you balik lah. Macam tu lah. Nampak? Okey. Positif. Betul. Kita nampak respon yang positif bila ditanya situasi-situasi yang berlaku. Tapi realitinya, kita sendiri tidak dapat deny ataupun tidak dapat menafikan yang sebenarnya masih sukar untuk mewujudkan kembali kesopanan, jati diri, kehalusan yang dimaksudkan oleh Profesor Datuk Dr. sebentar tadi. Prof, mungkin konten kita semasa sekarang ni yang melibatkan sosial media, kita nak sentuh sedikit bagaimana tidak lagi, adab itu tidak lagi menjadikan yang keutamaan dalam menghasilkan konten dan sebagainya. Mereka sukakan rating, mereka sukakan kecaman kerana itu yang akan menaikkan mereka. Pelbagai kelebihan dan juga benefit yang mereka dapat. Tapi persoalannya di sini, adakah ianya terlalu terlambat? Sebab pengedaran sangat pantas dan sekelip mata saja ianya mungkin akan viral dan sebagainya. Kita dari sudut kelompongan yang boleh ditutup, bagaimana Prof, pandangan Prof sendiri melihat pada situasi semasa ini? Ya, apabila kita tengok situasi semasa, saya kaitkan dengan kajian saya, ya. Sebab ini adalah perubahan zaman dan perubahan generasi, gap generasi. Kalau orang-orang dulu memang bahasanya sangat berhalus, ya, kita boleh dapat lihat dalam pantun, dalam pepatah, dalam pepitih dipanggil, ya, dalam bidalan, dalam perumpamaan, ya. Contohnya kalau kita lihat, ya, yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa, ya. Berapa ramai generasi muda menghayatinya itu. Bila dia nak tulis dalam media sosial dan sebagainya, nak ulas atau nak viralkan sesuatu, dia ingat kepada pesanan-pesanan. Malah sekarang dia pusing-pusingkan pantun tu jadi lawak lagi kan. Jadi itulah. So ini adalah satu perubahan zaman dan namun walaupun kita dalam modernisasi zaman, sepatutnya akal budi dan tradisi kita yang baik itu tidak harus ditinggalkan, ya. Kita lihat bagaimana berdasar pada kajian saya tentang Gen Z, ya, generasi Z, dari sudut personaliti, tingkah laku dan akal budinya, memang kita dapati hari ini Gen Z sudah meninggalkan unsur-unsur tradisi dalam konteks kesopanan dan kesusilaan ini, ya. Jadi contohnya mereka ingin pantas, ingin cepat, ingin segera
itu sebabnya bahasa-bahasa mereka ringkas-ringkas dan kadang-kadang bila ringkas itu tidak nampak kesopanannya dan kesusilaannya itu ya. Dan generasi hari ini pula ingin menjadi influencer, pengaruh ya. Jadi mereka post saja apa-apa yang boleh membawa kepada viral yang mereka akan dapat rating yang tinggi. Jadi seharusnya sedar bahawa matlamat itu tidak menghalalkan cara sepatutnya ya. Mungkin lebih baik kita didik masyarakat generasi muda hari ini untuk dapat rating itu adalah perkara-perkara yang baik. Jadi saya berpandangan kita juga mungkin salah. Mengapa kita beri komen kepada video-video yang sebegitu? Sepatutnya kita terus tidak tengok dan tidak like ataupun tidak bagi komen apa pun ya. Jadi apabila rating itu tidak tinggi, tidak disupport oleh pembaca media sosial, mungkin mereka tahulah bahawa video-video sebegitu itu tidak wajar diketengahkan ataupun dipamerkan ataupun seolah-olah kita sebenarnya bersetuju kita macam sukakan sensasi dan kita sukakan perkara itu kan. Nampak macam kita kecam tapi sebenarnya kita dahagakan konten-konten sebegitu sebagai netizen. Itu kita cerita pasal adab, Prof. Tapi kalau kita adab tu dia macam kita letak tinggi. Tapi awal-awal sekecil-kecil patutnya ada simpati ataupun empati di dalam video kita. Ada yang tak ada rasional sewaktu majlis pengemumian. Contohnya ada yang rekod, yang rakam video, ambil gambar, dan baru-baru ni ada video yang viral di mana ada mayat di tragedi seperti banjir yang tersebar di sosial media. Perakam yang pertama tu sepatutnya tidak wajarlah begitu sebab kita harus memikirkan bagaimana perasaan keluarganya apabila diviralkan, maka selama-lamanya apa yang kita upload itu kekal di dalamnya dan dia boleh memberikan satu gurisan hati dan juga kesan kepada emosi kalau video itu diulang-ulang dan dilihat naik sentiasa ada di dalam video tersebut ada dalam media sosial. Jadi seharusnya difikirkan bahawa soal tindakan itu seharusnya difikirkan dulu sebelum diupload. Tetapi hari ini seperti saya cakap tadilah, generasi hari ini dia suka kepantasan, cepat tanpa berfikir. Sebab itu selalu kalau kita baca dalam buku-buku kita punya buku-buku sarjana seperti Profesor Hamka, Imam Al-Ghazali dan juga mana-mana profesor dalam bidang dia mengatakan bahawa ilmu itu perlu diiringi dengan akal budi yang tinggi, dengan akhlak yang tinggi, dengan hati yang leluhur. Itu akan melahirkan rasa simpati dan empati dan kita ada rasa tidak sampai hati untuk upload melakukan perkara sebegitu. Jiwanya keras. Hari ini itu sudah tidak ada. Dan faktornya mungkin daripada didikan awal. Saya tetap kembali kepada didikan awal daripada dalam keluarga. Kerana perkara tersebut ialah anak-anak itu membesar di dalam lingkungan ibu bapa yang mendidiknya. Jadi dia bergantung semula kepada faktor persekitaran yang awal dididik itu. Sangat penting dalam keluarga. Sebab tidak semua remaja ataupun orang muda melakukan perkara tersebut. Hanya segelintir. Tetapi kerana segelintir itulah orang kata rosak susu sebelanga setitik nila itu. Tetapi setitik nila itu yang sangat terpengaruh. Yang baik itu selalunya tidak diikuti. Jadi penting kepada didikan awal, peringkat awal di rumah itu oleh ibu bapa. Pendidikan awal ataupun mungkin ibu bapa sebagai role model kita. Ataupun sekarang ni kalau kita melihat pada pentas yang lebih besar, pemimpin kita sebagai role model lah. Mereka yang sepatutnya menunjukkan kata-kata yang baik, keluarkan kata-kata yang baik kan. Kita tak nak sentuhkan saling berkait langsung, tapi apa yang kita tengokkan beberapa hari di Parlimen pun sudah menunjukkan perkataan-perkataan kesat masih lagi dikeluarkan, jeritan-jeritan masih lagi disebut dan sebagainya, sampai netizen mengatakan itu bukannya Parlimen tapi itu sarkas. Yang dibahaskan sekarang ini, kalau mereka pun sebegitu, kenapa kita nak berkelakuan baik? Apa yang mungkin perbezaannya mereka dengan kita kalau kita jadikan pemimpin sebagai role model? Mungkin Prof ada komen tersendirilah melihat kepada pandangan yang perlu kita ada. Itu saya bersetuju mengatakan bahawa kita sebenarnya miskin role model. Ataupun saya sebut ikon akal budi. Maknanya sopan santun tadi. Sekarang ini kita nak role model ke siapa?
kita lihat macam seperti Ani sebut tadi, golongan pemimpin dia ada kelakuannya tersendiri yang dilihat pada hari ini. Kalau zaman dulu dalam parlimen tidak dirakam, jadi secara langsung. Jadi di mana role model yang kita nak nampak? Begitu juga dalam kempen-kempen pilihan raya, pelbagai perkataan-perkataan yang tidak wajar dikeluarkan oleh ketika kempen, dan juga role modelnya di mana di guru. Di sekolah kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Sebab ada juga isu-isu kadang-kadang guru apabila marah yang tidak dikawal mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus yang pelajar bawa balik ke rumah. Dan ini ada pengalaman saya sendiri. Dia dapat perkataan-perkataan yang kita tak pernah sebut di rumah, dan mereka kata kadang-kadang ada juga keluar daripada rakan-rakan, dan juga kadang-kadang guru dah marah sangat terkeluar perkataan yang tidak baik disebut. Contoh yang ditengok. Jadi tidak ada orang kata faktor bi'ah itu persekitaran dan ibu bapa juga mungkin dalam rumah kalau tidak kawal marah mungkin keluar perkataan-perkataan yang kasar ataupun ada juga merendah-rendahkan anak. Jadi itulah yang membentuk pembesaran mereka. Jadi inilah yang saya kata kita sebenarnya kekurangan role model. Betul kita sebut role model itu Rasulullah sebagai role model terbaik, tetapi generasi hari ini dia tidak dapat menghayatinya. Satu, mereka kurang membaca, kurang mendengar program-program yang boleh membentuk pribadi dan personaliti mereka. Mereka lebih melihat perkara-perkara yang tentang hidup dunia yang ialah gadget-gadget terkini. Jadi memang mereka tidak dapat ilmu untuk membentuk kesopanan dan kesusilaan seperti mana yang termaktub dalam rukun negara tadi. Jadi ekoran daripada itulah maka pelaksanaan itu tidak sampai kepada generasi masa kini. Tetapi kita masih belum terlambat apa-apa pun. Kita masih lagi boleh mendidik generasi kita, dan kita perlu wujudkan role model, ikon-ikon akal budi tadi. Orang pelajar-pelajar yang berjaya. Misalnya kami di universiti, banyak pelajar-pelajar yang berjaya. Kita selalu ada anugerah Knight Chancellor, pelbagai anugerah yang mereka ini ialah berakal dan berakhlak. Berakal tinggi, ilmiah dan juga berakhlak budi. Tetapi berapa ramai kita ketengahkan. Tak dapat berita pun. Jadi saya menyeru, termasuklah maknanya broadcasting kita yang terlibatlah kita memanggil mereka, lihat, jadikan, angkat ikon-ikon yang belajar, yang pelajar-pelajar berjaya ini supaya menjadi contoh kepada kepada generasi hari ini. Bukannya kita mengangkat perkara-perkara negatif. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ada mengatakan bahawa perkara yang buruk itu perlu disembunyikan, jangan diluarkan kerana ia aib. Tetapi perkara yang baik itu yang sepatutnya diketengahkan untuk jadi contoh kepada masyarakat masa kini. Maknanya kita kena pilih role model yang betul untuk kita jadikan contoh, untuk kita bina kembali jati diri anak-anak muda ni supaya lebih beradab di masa hadapan. Jadi, satu penutup yang sangat-sangat bagus daripada Profesor Datuk Dr. Fariza Ahmad Syam, pensyarah Universiti Pusat Dakwah dan Kepimpinan UKM, di atas tajuk kita hari ini, adakah masih ada adab dan kita masih menghayati ke tidak rukun negara kita yang kelima, kesopanan dan kesusilaan? Ya, mungkin kita boleh lakukan reformasi diri sendiri dengan memperbetulkan niat anda sebelum kita nak bicara tentang reformasi Malaysia ke arah negara lebih baik. Apa gunanya negara maju jika manusia ataupun masyarakat yang berada di dalamnya tidak ada budi dan juga akhlak? InsyaAllah perbincangan kita harapkan dimanfaatkan bersama, kongsikan. Walaupun agak berat untuk ianya menjadi viral, tapi kita masih lagi tidak jemu untuk menyampaikan kesopanan dan kesusilaan yang perlu ada dalam diri anda semua. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya di Malaysia Hari Ini. Ikon-ikon sukan pilihan anda kini telah mara ke peringkat seterusnya. Undian 5 finalis anugerah ikon sukan harian Metro telah bermula. Ayo Malaysia, teruskan mengundi ikon sukan kegemaran anda secara kreatif menerusi akhbar harian Metro untuk berpeluang memenangi sebuah kereta. Atau melalui www.hmetro.com.my palang ais. Mulai 1 Disember hingga 25 Disember 2022. Anugerah ikon sukan harian Metro dibawakan oleh Harian Metro bersama TV9.
Anugerah Ikon Sukan Harian Metro pertama kali dilaksanakan bagi menghargai dan juga kita memberi kredit kepada mereka yang telah pun berjaya dalam industri sukan pastinya. Ada 8 sahaja kategori, tapi untuk tahu lebih lanjut apakah kali ini mungkin akan ada luar biasanya penganjuran Anugerah Ikon Sukan Harian Metro, kita bersama dengan dua individu yang akan berkongsi menemani saya untuk segmen pada kali ini. Encik Abdul Manan A. Samad di sebelah saya selaku pengurus projek AIS ataupun pengarang berita kanan sukan dan hiburan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Memang sangat busy lah ya sampai ke majlisnya nanti. Ya, sampai malam puncak nanti. Ya, betul. Okey, bersama dengan Encik Nur Azam Abdul Aziz juga selaku penyelaras projek AIS dan juga pengurus projek Titipan Kasih Harapan Harian Metro. Terima kasih juga bersama dengan kami Encik Nur Azam. Pastinya kalian berdua akan berkongsi lah. Saya mungkin ajukan soalan daripada Encik Abdul Manan terlebih dahulu. Bagaimana dengan penganjuran pada kali ini yang dikabarkan kali pertama Anugerah Ikon Sukan Harian Metro dilaksanakan? Okey, Anugerah Ikon Sukan Harian Metro diadakan buat 2 kali, membabitkan 8 kategori, iaitu ikon lelaki, ikon wanita, ikon harapan, ikon jurulatih, kepimpinan kelab, pempengaruh. Semua 8 kategori semuanya ni. Anugerah ini untuk mengiktiraf komiti sukan. Maksudnya kita daripada level pemimpin kepada jurulatih, kepada atlet, dan juga kita ada program CSR untuk membantu golongan bekas atlet yang kurang upaya dari segi kewangan. Itu akan Cik Azam akan terangkan lebih lanjut lagi lah. Yang utama sekali saya nak jelaskan anugerah ini bukan untuk bersaing dengan anugerah sedia ada. Ia lebih kepada komplimen. Kita bagi tambah nilai kepada sedia ada. Cuma kita sebagai media, kita bagi kelainan. Antara kelainan anugerah ini adalah satu, kita adakan kapet merah untuk melayan atlet sebagai VIP. Itu kelainannya. Yang kedua, konsep malam kemuncak AIS nanti pada 18/1, ia juga berkonsepkan hiburan dan sukan, which is the first time dekat Malaysia. And yang paling menarik sekali adalah hadiah 2 kereta yang bakal dimenangi oleh ikon terbaik dan pengundi bertuah. Ini antara tarikan utamalah. Kalau anda dapat saksikan di halaman 28 Harian Metro pada hari ini antara borang yang perlu anda undi. Ada 8 kategori di sini dan juga terbitnya 5 nama finalis setiap kategori. Dan anda boleh undi. Hadiah utama pastinya kereta yang dikabarkan oleh Encik Abdul Manan sebentar tadi. Dan ada beberapa butiran yang perlu dilengkapkan. Okey, ini di halaman 28. Kita nak tanya juga kepada Encik Nur Azam. Mungkin nak kongsikan juga bagaimana pemilihan bagi finalis-finalis setiap kategori yang telah pun dilakukan. Macam kita nampak sekarang ini contoh ikon sukan lelaki ada Lizzie Jia, Arif Aiman. Jadi bagaimana mereka ini terpilih untuk menjadi finalis? Apa kategorinya? Silakan. Untuk pemilihan finalis ikon sukan ini, kita bergantung pada 2 segmen lah. Satu secara online, lepas tu secara akhbar, pemilihan menerusi akhbar. Dan pada masa sama juga pemilihan juga akan dipilih oleh juri-juri profesional lah. Juri-juri profesional ni dia akan membawa 50% daripada jumlah markah keseluruhan. So untuk online dan akhbar pun 50%. Itu pengundian daripada pembaca kita Harian Metro lah. Baik. Okey, 50% maknanya adalah 50% daripada juri-juri yang ditauliahkan untuk mengadili dan juga 50% daripada kalian semua. Jadi sebab tu anda juga harus memilih siapa ikon yang terbaik menjadi pilihan anda. Dan juga kita nak tahu bagaimana proses undian ini akan dilakukan. Katanya ada 2 pusingan undian ya, Encik Abdul Manan? Ya, betul-betul. Undian pusingan pertama ditentukan oleh 100% daripada peminat. Okey. Bermula daripada 30 Oktober lalu sampai berakhir 20 November. Itu 100% undian peminat daripada top 20 kepada top 5. And then shortlisted kepada top 5-nya. Yeah. Okey. Kemudian pusingan kedua daripada 1 Disember dan berakhir kepada 25 Disember. Ini yang pengundi berpeluang untuk menang kereta ni. Kereta ni baik undi cepat-cepat. Kereta ni orang kata kereta sporty, memang cantik. Betul. Kita dapat tengok di halaman 28 tu nanti anda dapat tengok juga gambaran model kereta yang akan dihadiahkan. Katanya bernilai hampir berapa, Encik Abdul Manan?
Epaulet A1 harga dia RM136,000. Itu untuk atlet terbaik. Dan untuk pengundi bertuah, pengundi paling kreatif akan memenangi epaulet A2. Harganya RM112,000. Wow. Okey, jangan cepat-cepat. Anda mungkin penentunya. Dan juga kita nak tahu bagaimana cara untuk mengundi yang terbaiknya. Mungkin nak dikongsikan? Okey, dari segi pengundian pula boleh mengundi melalui online. Itulah website Harian Metro, www.hmetro.com.my/ais. Dan yang kedua, untuk berpeluang memenuhi kereta melalui akhbar Harian Metro. Dan berakhir sampai 25/5 ada lebih kurang seminggu lagi. Sekejap je lagi ni, hari Christmas dah habis dah. Tamat untuk anda menentukan siapa yang akan menjadi ikon terbaik. Okey, mungkin seterusnya kepada Encik Nur Azam nak kongsikan, dikabarkan juga kelainan di AIS pada kali ini adalah ada unsur tanggungjawab sosial yang disuntik. Wakil daripada Titipan Kasih Harian Metro mungkin memainkan peranan yang besar dalam hal ini. Mungkin nak kongsikan juga. Alhamdulillah, selain kita menganjurkan anugerah, kita juga menghargailah veteran-veteran ataupun bekas-bekas atlet kita, terutamanya yang berdepan dengan kesulitan, mungkin ada yang sedang uzur dan memerlukan bantuan. Dan untuk menjayakannya, Titipan Kasih Harian Metro, kita bekerjasama dengan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan. Jadi kita memilih 5 bekas atlet dan alhamdulillah kita sudah mengunjungi mereka bermula daripada Johor. Baik. Kemudiannya kita ke Negeri Sembilan membantu atlet. Dan semalam kita mengunjungi 3 lagi bekas atlet lah, dan kita pun mengulurkan sumbangan, antaranya sumbangan kewangan dan sumbangan barangan lah, keperluan harian. Okey, ini seperti mana yang anda dapat saksikan di skrin, antara approach ataupun pendekatan yang dilakukan melibatkan tanggungjawab sosial juga dalam anugerah ikon sukan pada kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Abdul Manan A. Samad, pengurus projek AIS selaku pengarang berita kanan sukan dan juga hiburan, dan juga Encik Nur Azam Abdul Aziz, penyelaras projek AIS dan juga pengurus projek Titipan Kasih Harian Metro bersama dengan kita. Jangan lupa untuk lakukan tugas anda memilih ikon sukan yang terbaik. Undi kerana beberapa hari saja lagi akan tamat, 25 Disember akan tamat. Sekian saja perkongsian untuk sekejap ini. Tapi jangan ke mana-mana sebab ada lagi perkongsian dari Dada Akhbar untuk Harian Metro dan juga pelbagai lagi akhbar harian bersama dengan kita di Malaysia hari ini. Seketika nanti. Ya, kembali bersama MSI, Haziq dan juga Anim nak kongsikan dengan anda antara rangkuman berita-berita di dunia. Kalau tadi kita dah cerita apa yang berlaku di Malaysia, ini apa yang antara yang berlaku di dunia. Ada cerita pasal sambutan besar-besaran Piala Dunia. Pasukan Argentina yang baru menang Piala Dunia hari tu. Oh, kenapa? Ya, so conference ke? Jangan timbulkan isu ni. Jangan timbulkan lagi isu ni. Dah settle. Okey, kita nak cerita tentang sambutan besar-besaran kemenangan Argentina. Ada kapal tentera laut Thailand yang karam dan juga Angelina Jolie menarik diri sebagai duta UNHCR. Kenapa agaknya? Jom kita tengok. Jutaan peminat pasukan bola sepak kebangsaan Argentina membanjiri jalan raya di kawasan Buenos Aires bagi menyambut kepulangan wira Piala Dunia itu. Perarakan secara besar-besaran bagi meraihkan kejayaan pasukan Argentina menewaskan Perancis dalam aksi final penuh dramatik sekaligus membawa pulang trofi Piala Dunia sejak 1986. Namun sambutan gilang gemilang ini terpaksa ditamatkan lebih awal atas faktor keselamatan kerana kehadiran penyokong yang terlalu ramai dan padat. Bas 2 tingkat yang membawa skuad juara dunia juga bergerak sangat perlahan menyebabkan mereka berpindah menaiki helikopter sebelum terbang mengelilingi ibu kota Argentina. Sebuah kapal tentera laut Thailand dilaporkan karam di Teluk Siam pada Isnin lalu. Tragedi berlaku ketika kapal perang itu melakukan aktiviti rondaan di laut kira-kira 22 batu nautika dari jeti di daerah Bangsapan di wilayah Prachuap, Kiri Khan.
Angin kencang membawa air laut ke kulvert HTMS Sukhothai menyebabkan sistem elektriknya terputus dan kapal kehilangan kuasa. Setakat ini 73 kelasi telah berjaya diselamatkan manakala 6 maut dan 23 anggota masih hilang. Sebuah helikopter, 2 pesawat serta 4 kapal masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa di perairan bergelora itu. Pelakon sensasi Hollywood Angelina Jolie mengumumkan penarikan diri sebagai duta khas Agensi Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sepanjang tempoh 21 tahun bersama agensi itu, Angelina sudah menjalankan lebih 60 tugasan di lapangan sebagai aktivis kemanusiaan bagi membantu pelarian. Tidak mahu terus kekal dalam zon selesa, dia bertekad untuk bekerja dalam situasi yang lebih besar skalanya selain membabitkan diri secara langsung dengan pelarian dan organisasi tempatan. Bintang Amerika Syarikat yang pernah memenangi anugerah Oscar ini juga digelar sebagai salah seorang penyokong hak pelarian paling berpengaruh oleh UNHCR. Baik, itu apa yang berlaku di dunia yang sempat kita bawakan bersama dengan visual untuk anda semua. Kali ini kita nak kongsikan di Berita Harian. Haziq pilih apa? Saya pilih Harian Metro. Saya selesai sukan. Okey, Sukan Malaysia. Piala AFF di mana 15,000 tiket sudah terjual. Penyokong rancak beli tiket aksi kumpulan B Piala AFF yang membabitkan Harimau Malaya akan bertemu dengan Laos disebabkan semalam Malaysia menang 1-0. Untuk perlawanan pertama dan dalam perlawanan tersebut Faisal Halim yang menjaringkan gol dan orang kata langkah kanan lah kan. Bila Malaysia dan langkah kanan ni diharapkan game bertemu Myanmar tu dia punya prestasi, dia punya momentum tu dapat diteruskan untuk perlawanan bertemu Laos di mana perlawanan tu akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Yep. Okey, kita harapkan yang terbaik untuk Harimau Malaya. Dan seterusnya di halaman 5 Berita Harian kita nak kongsikan kerajaan perkenal langganan perabaian internet RM5 sebulan. Wow. Kali ini secara umumnya berbanding pakej sedia ada, ia menawarkan penjimatan RM5 sebulan dengan tempoh sah 2 kali ganda. Kena faham betul-betul penjimatan RM5 sebulan dalam tempoh sah 2 kali ganda. Iaitu daripada 90 hari selalunya kepada 180 hari. Sebelum kuota data yang hampir sama. Okey, ini diumumkan oleh Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital, halaman 5. Kalau anda mungkin nak dapatkan informasi lanjut berkaitan dengan bagaimana jelah ini dah tak dapat nak kita elakkan memang semuanya menggunakan capaian internet di mana-mana sahaja anda berada. Mungkin ini dapat meringankan sedikitlah bayaran bulanan kita yang kita tinggi tahu, lah. yang kita tahu melibatkan kos yang tinggi juga. Ya, okey, kita pergi ke Cosmo, muka surat 14. Yep. Dekat halaman negara, bawah sekali tu. Pengguna Plus cecah 2 juta sehari pada cuti Christmas. Dijangka 2 juta sehari. Jadi kalau anda ada rancangan nak balik ke kampung, rasa macam nak gerak bercuti ke pada cuti Christmas ni, diharapkan dapat betul-betul rancang perjalanan anda sebab memang akan sesak jalan raya sebab cuti Christmas adalah pada hari Ahad. Ya. Pada hari Ahad. Bulan hari Ahad tu. Soalan cepu-cemas tu jangan tanya saya tarikh tu. Bukan selalu perempuan ke yang ingat date? Betul, 25 hari bulan hari Ahad sebab saya bekerja hari Ahad. Okey. Dia kerja. Alright, jadi itulah dia antara perkongsian kami pada hari ini. 22 hari bulan 12 2022. Tarikh sangat cantik 221222. Okey, tapi sebelum tu kita nak akhiri dengan kalau nak bertempur hanya boleh bertempur di dapur je tempat lain jangan bertempur. Sebab apa? Dapur Tempur yang akan kembali menghiburkan anda semua untuk 3 kumpulan akan beraksi membuktikan siapa yang paling hebat di dapur. Masakan yang semakin membara, kehangatan kian terasa. Siapakah yang bakal bergelar juara Dapur Tempur? Adakah Pendekar Melaya, Masam Manis atau Seketul Rasa? Semuanya bakal terjawab dalam medan pertempuran akhir yang dihangatkan oleh Panasonic dan Sri Nona malam ini 8.30 malam di TV9 juga di saluran Eslo 149. Dah fumble. Okey, jadi guys, jangan lupa besok hari Jumaat kita ada soal wang. Bajet kemusnahan akibat bencana. Ini sangat penting dengan isu semasa yang sedang berlaku sekarang ini. Ikuti kami di mana-mana platform media sosial MHI TV3 dan esok 9.30 kita jumpa lagi. Alright, saya Aziz Usni. Saya Animizati. Assalamualaikum.